Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, berjumpa kita lagi untuk video yang seterusnya. Kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu sumber manusia untuk pengajian perniagaan semester yang pertama, bahagian yang ketiga. Okey, tapi sebelum cikgu pergi lebih lanjut, apa isi untuk video kali ini, so kita imbas sekali lagi subtopik yang berada di bawah bab yang kelima. Okay, kalau tengok video-video sebelum ni, cikgu dah terangkan subtopik untuk bab yang kelima ini, dia ada 7, iaitu proses sumber manusia, rancangan sumber manusia, latihan dan pembangunan, penilaian prestasi pekerja, pampasan, tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan. Okay, so untuk bahagian ketiga ni, kita masih lagi dalam subtopik yang kedua, 5.2, iaitu perancangan sumber manusia. Dia ada satu lagi subtopik yang belum kita cover. Okey, so kita imbas, kita tengok kepada sukatan pelajaran. Okey, ini satu lagi subtopik yang tertinggal, iaitu pengambilan sumber manusia. Okey, ataupun lebih kepada proses pengambilan sumber manusia lah. Okey, so berdasarkan sukatan, okey, dia ada proses merekrut, pemilihan, penawaran kerja dan juga induksi. So antara objektif dia, so pelajar dapat menjelaskan proses pengambilan yang merangkumi. Okey, kita tengok sini, merangkumi, menarik minat, pemilihan, penawaran kerja dan juga induksi. Okey, so seperti biasa bila telah dinyatakan di dalam sukatan, ini merupakan fakta khusus. So fakta khusus untuk proses pengambilan sumber manusia ada 4. Okey, menarik minat, okey, pemilihan, penawaran kerja dan juga induksi. Okey, kemudian pelajar dapat menjelaskan tindakan menarik minat termasuklah iklan, bahan umum, headhunting, walk-in dan lain-lain. Ini kaedah lah bagaimana kita nak menarik minat kata calon-calon. Okay, so dia ada 4 yang utama. Okay, sebab yang 4 utama ni telah dinyatakan dalam sukatan, iaitu iklan, bahan umum, headhunting dan juga walk-in dan lain-lain. Okay, ada buku yang ada tambahan 1 ataupun 2 lagi tambahan. Okay, tapi kita fokus kepada 4 yang utama. Nanti cikgu akan tunjukkan servisnya. Okey, servisnya untuk tambahan tambahan. Okey, kemudian yang seterusnya, pelajar dapat menjelaskan aspek pemilihan. Okey, yang merangkumi orang permohonan yang pertama, yang kedua semakkan rujukan, temu duga dan juga ujian. So ini pun merupakan fakta khusus. Dia ada 4 aspek pemilihan. Okey, kemudian menjelaskan penawaran kerja meliputi syarat-syarat perkhidmatan. Okey, meliputi syarat-syarat perkhidmatan. Syarat perkhidmatan apa dia? Tak dinyatakan dalam sukatan, nanti kita akan tengok. Dan menjelaskan induksi, okey, ataupun induksi ni yang merangkumi tujuan, kandungan program dan juga masalah pelaksanaan. Okey, so ini pun dia tak nyatakan apa kandungan program dan sebagainya. Okey, so kita boleh rujuk kepada modul-modul. Okey, maknanya fakta yang ada dalam modul lah kita akan ambil kira untuk kita menjawab soalan-soalan. Okey, so ini merupakan sukatan untuk subtopik video pada bahagian ketiga ni yang berkaitan dengan proses pengambilan sumber manusia. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu. Okey, proses pengambilan sumber manusia ni apa dia? Okey, iaitu setelah menentukan keperluan sumber manusia, sejumlah calon pekerja perlu diambil berdasarkan perancangan keperluan sumber manusia yang telah ditetapkan. Okey, so kita dah plan dah. Okey, mungkin pada awal-awal untuk subtopik 51 pengurusan sumber manusia tu, okey, kita dah ada perancangan. Okey, kita compare kata ramalan kita pada masa akan datang dengan sekarang ni, mungkin berlaku pertambahan pekerja. So maknanya kita memerlukan tenaga kerja ataupun tenaga sumber manusia kita tambahan. Okey, so kat sini proses pengambilan sumber manusia akan berlaku. So ingat proses tadi dia ada 4. Okey. Okey, so kalau ikut tadi, so dia ada proses merekrut. Okey, kemudian dia ada pemilihan, penawaran kerja dan juga proses induksi. Okey, so kat sini cikgu nak betulkan kat sini. So kalau katakan berdasarkan sukatan tadi, dia kata menjelaskan proses pengambilan yang merangkumi, menarik minat. So kita letak kat sini ialah menarik minat. Okey. So yang merekrut ni merupakan kata nama lain dah untuk proses menarik minat ni. Okey, berdasarkan sukatan iaitu menarik minat. Okey, proses yang kedua iaitu pemilihan
Yang ketiga ialah penawaran kerja dan yang terakhir sekali ialah induksi. Okey, so ini proses pengambilan sumber manusia. So lagi sekali, bila proses tolong ikut urutan dan fakta dia kita ambil berdasarkan sukatan tadi ya. Iaitu proses pengambilan yang merangkumi menarik minat. So kita tulis menarik minat. Walaupun kat sini dia ada makro tapi kita ambil kat sini menarik minat. Okey, so cikgu akan terangkan satu persatu apa proses menarik minat ni, pemilihan, penawaran kerja dan juga induksi. Okey, yang pertama, proses yang pertama. Okey, merekrut ataupun seperti dalam sukatan tadi iaitu menarik minat. Okey. Sekejap. Okey, so ini proses yang pertama tadi lah. Okey, iaitu menarik minat. Okey, apa yang dimasukkan dengan proses menarik minat ni? Okey, iaitu aktiviti yang dilakukan oleh pengurusan sumber manusia bagi menarik minat bakal calon pekerja untuk berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Okey, so maknanya berdasarkan perancangan yang telah kita lakukan mungkin akan berlaku pertambahan. So bila berlaku pertambahan pekerja, so kita perlu mengambil pekerja-pekerja baru untuk mengisi jawatan-jawatan ataupun mungkin skop kerja tertentu lah. Okey, so proses yang pertama ialah menarik minat. Bagaimana kata calon-calon ni, kata kita nak ambil calon-calon tersebut. Okey, biasanya macam sebelum ni pun cikgu dah terangkan, calon biasanya terdiri daripada dua, iaitu sumber dalaman dan juga sumber luaran. Okey, sumber dalaman tu apa dia? Sumber dalaman luaran tu apa dia? Okey, jom kita imbas balik. Okey, perekrutan sumber dalaman. Okey, ini sekiranya kita nak mengisi kekosongan, kita ambil daripada calon dalaman. Okey, sumber dalaman. Sumber dalaman tu siapa? Iaitu merujuk kepada pengisian jawatan kosong dalam organisasi diambil di kalangan pekerja sedia ada di dalam organisasi. Okey, so sumber dalaman ni terdiri daripada mereka-mereka yang sedia ada dalam organisasi dah, tak kira lah dia level mana satu So kebiasaannya cara kita untuk menarik minat calon-calon dalam ni so boleh dihebahkan melalui kaedah papan kenyataan. Biasanya mungkin ada kekosongan. Biasanya untuk calon dalam ni biasanya kita nak ambil untuk tujuan isi kekosongan yang berjawatan tinggi sikit. Okey, biasanya iklan tu kita tampalkan pada papan kenyataan. Okey, kita ada notice board pada setiap kita punya tempat kerja kita, so kita tampal kat situ ataupun melalui buletin, bahan dalaman. Okey, mungkin melalui email ataupun laman web syarikat. Okey, inventory kemahiran tenaga kerja. Ini maknanya inventory ni merujuk pada database lah. Database pekerja-pekerja tersebut ataupun rujukan kerja. Okey, mungkin perbincangan tidak rasmi daripada perusahaan. Mungkin bos kita mencadangkan nama kita, contoh dia. Okey, untuk mengisi sesuatu jawatan yang lebih tinggi. Okey, ataupun pembidaan kerja yang layak yang akan memohon. Ini maknanya pembidaan ni maknanya dia akan iklankan jawatan kosong. So yang layak untuk mengisi jawatan tersebut, so dia akan mohonlah isi borang permohonan. Okey, antara kelebihan, biasalah kalau kita ambil orang dalam dan juga orang luar ni, dia ada kelebihan dan juga kelemahan. Ini pun sebenarnya kita telah bincangkan pada video sebelum ni. Okey, tapi kita refresh balik lah. So antara kelebihan kita ambil orang dalam ni, biasanya kita boleh meningkatkan motivasi pekerja. Okay, sebab apa? Bila ada iklan, kita nak ambil daripada kalangan orang dalam. So pekerja-pekerja berkata, wah, nampaknya kita ada peluang untuk naik pangkat dan sebagainya. So motivasi diorang ni akan meningkat secara tak langsung. Diorang akan memberikan sumbangan yang terbaik kepada pihak syarikat. Yang kedua kelebihan dia, pekerja lebih memahami budaya organisasi. So tak perlulah kita nak terangkan pasal mungkin waktu rehat ke, pakaian ke, disiplin dan sebagainya, sebab pekerja-pekerja ini telah terbiasa dengan budaya syarikat tu. Sebab tu dia orang berkhidmat lah, mungkin pada operator atau sebagainya. Maklumat pekerja sudah ada. Macam cikgu cakap, setiap pekerja, maklumat tu akan disimpan. Dia ada database lah. Pihak semua masa dia ada rekod untuk setiap pekerja-pekerja dia tu. Berapa gaji, kemahiran yang diperlukan, kemahiran yang ada, kelayakan, markah prestasi dan sebagainya, semua dah ada dalam simpanan. Kelemahannya pula kalau kita ambil orang dalam ni tidak membawa idea baru. Mungkin pengetahuan yang sama ataupun pengetahuan stereotip sahaja. Sebab dia dah kerja lama, so
Muktamad mungkin orang kata dia tak ada satu pembaharuan yang boleh dibawa oleh pekerja tersebut. Okey, dan bila kita ambil orang dalam akan berlaku kekosongan jawatan untuk jawatan lama tadi. Okey, ini kaedah yang pertama, kita nak tarik minat tetapi kita ambil orang dalam. Okey, yang seterusnya, okey, perekrutan sumber luaran. Tadi kita dah tengok calon dalam. Okey, sumber luaran ni siapa pula? Iaitu tindakan pengurus, merujuk pada tindakan pengurus sumber manusia menarik pekerja untuk bekerja dalam organisasi dari luar organisasi ataupun individu-individu yang berada di luar organisasi. Okey, dalam arti kata lain bukan merupakan pekerja yang sedia ada lah. Okey, so bagaimana kita nak ambil sumber-sumber luar ni ataupun orang-orang luar ni? Okey, so biasanya sumber luaran boleh diperolehi melalui yang cikgu merahkan ini, ada dalam sukatan. Okey, kalau kita tengok sukatan tadi ni, menjelaskan tindakan menarik minat termasuklah iklan, bahan umum, headhunting, walk-in dan lain-lain. Dan lain-lain tu apa dia? Kita tengok tambahan dia. Okey, tapi yang 4 dah telah dinyatakan dalam sukatan. Iklan ni biasalah, pengumuman jawatan kosong melalui notis, poster, media cetak, media elektronik lah. Okey, mungkin melalui surat khabar ataupun televisyen dan sebagainya. Itu iklan So, yang kedua ialah hebahan umum. Dia sama je konsep dengan iklan, iaitu menyebarkan kekosongan jawatan kepada orang awam atau agensi tertentu melalui media massa ataupun media elektronik. Dan biasanya hebahan umum dia lebih, orang kata, lebih meluas lagi lah. Okey, dia punya skop sasaran dia tu. Okey, yang ketiga iaitu melalui kaedah headhunting. Ni kita nak ambil orang luar. Headhunting ni apa dia? Okey, kaedah mendapatkan pekerja berpotensi melalui cadangan teman-teman, rakan sekerja, rujukan atau terus ke kampus untuk membuat temuduga. Headhunting ni mungkin melalui recommend lah senang cerita. Recommend daripada pekerja-pekerja yang sedia ada dalam syarikat tu. Okey, kata mungkin saya ada seorang kawan ni yang berurusan sekian-sekian. Boleh tak dia nak mengisi kosongan jawatan, ataupun mungkin daripada pihak syarikat dia pergi ke kampus ke. Biasanya dia ada program-program yang dilakukan biasanya untuk pekerja-pekerja yang ataupun untuk pelajar-pelajar yang semester akhir lah. So dia akan kena pasti calon-calon yang berkelayakan dan dia akan lakukan sesi temuduga terus. Yang keempat ialah temuduga terbuka ataupun walk-in lah. Ini yang biasa kita tengok lah. So biasanya dia akan tampal notis, mungkin di pintu hadapan sebuah syarikat ke ataupun iklan ke sebagainya. So calon-calon yang berkelayakan, so dia bawa lah segala dokumen-dokumen yang diperlukan dan dia terus masuk kepada sesi temuduga. Yang seterusnya rujukan. Organisasi membuat semakan dan rujukan kepada agensi pekerjaan atau jabatan tenaga kerja ataupun cadangan daripada pekerja dalam syarikat itu sendiri. Dan yang terakhir sekali ialah agensi pekerjaan. Biasanya digunakan oleh kebanyakan majikan dalam mengenal pasti pekerja yang berpotensi. Ini kita gunakan agensi pekerjaan sama ada swasta ataupun pihak kerajaan. Jabatan tenaga buruh ke sebagainya. So itu di bawah naungan kerajaan. Macam kita ambil orang gaji, so dia ada agensi dia yang menguruskan. So kita dapatkan pekerja daripada agensi tersebut. Itu proses yang pertama, iaitu menarik minat ataupun merekrut. So kita boleh rekrut daripada sumber dalaman ataupun sumber luaran. Kalau kata sumber dalaman, biasalah kita buat bulletin dan sebagainya. Kalau kata luaran, yang 4 utama tadi, iklan, bahan umum, headhunting, walk-in. Dan dia ada tambahan lain-lain tu rujukan agensi pekerjaan. Proses yang kedua setelah kita menarik minat. Kita akan lakukan proses pemilihan. So proses pemilihan ni merujuk pada proses menilai individu yang paling layak untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. So bagaimana kaedah pemilihan itu dilakukan? So berdasarkan sukatan tadi, so bila kita tengok balik sukatan, menjelaskan aspek pemilihan yang merangkumi borang permohonan, semakan rujukan, temuduga dan juga ujian. So dia ada 4 kaedah pemilihan yang dilakukan. Dia sebenarnya dia terpulang kepada pihak syarikat. Dia nak guna yang mana, ada yang rangkumkan ke semua sekali, ada mungkin menggunakan satu saja. Ikut kepada
kata tahap kewangan sesebuah syarikat tersebut lah. Okey, kalau kata yang pertama, borang permohonan, ini biasa. Okey, calon-calon yang nak mengisi suatu kata kosongan jawatan tersebut ataupun suatu pekerjaan, biasanya dikehendaki untuk mengisi borang permohonan. Okey, kat situ dia adalah macam-macam perkara yang perlu kita isilah. Contohnya tentang butiran peribadi pemohon, okey, maklumat-maklumat lain seperti kelayakan akademik, kemahiran, pengalaman kerja, minat dan sebagainya. Okey, so calon harus melengkapkan borang beserta salinan sijil yang diperlukan dah disahkan. Okey, calon yang memenuhi syarat akan disenarai pendek untuk proses seterusnya. Ini kaedah yang pertama pemilihan. Okey, maknanya melalui borang permohonan. So, borang permohonan yang lengkap, so dia akan proceed untuk yang seterusnya. Yang tak lengkap, dia akan reject. Buang. Okey. Yang kedua, semakkan rujukan. Apa yang dimaksudkan dengan semakkan rujukan ni? Majikan akan menghubungi perujuk yang telah diberikan oleh calon bagi mengesahkan maklumat tambahan berkaitan dengan calon. Okey, kebiasaannya dalam borang permohonan kita akan isi. Mungkin dia tanya tentang kemahiran. Okey, ataupun pengalaman kerja. Maksud kita isi pengalaman kerja, pernah bekerja dengan syarikat ABC. Okey, dia punya nombor telefon ke, ataupun ada satu ruang yang kita bolehkan orang yang boleh dihubungi. Okey, so kat situ majikan biasanya dia akan call, okey, nombor yang diberikan untuk mengesahkan maklumat yang diberikan oleh calon dalam borang permohonan, ataupun dia nak dapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan calon tersebut. Dia akan call lah. Betul tak ini pernah kerja dengan sekian-sekian? Okey, kenapa dia berhenti dan sebagainya? Bagaimana prestasi? Mungkin maklumat-maklumat yang diperlukan lah. Okey, so dia akan tanyalah kepada mereka yang nama yang telah diberikan dalam borang tersebut. Okey, macam cakap, dia terpulang pada syarikat. Ada mungkin syarikat yang buat kaedah borang permohonan saja. Okey, ada yang borang permohonan plus dengan semakkan rujukan bagi memastikan dia dapat betul-betul calon yang berkelayakan lah. Okey, yang ketiga, temuduga. Okey, temuduga ni biasa dilakukan, dijalankan. Okey, ni sama juga. Dia ada kelebihan jugalah. Kalau temuduga ni biasanya kita akan dapat calon yang lebih perfect sikit. Okey, tapi biasanya dia dari segi kelemahan dia akan meningkatkan kos lah, sebab kita nak akan bayar kepada penemuduga dan sebagainya. Masa pun dia akan lebih banyak lah berbanding dengan kaedah yang biasa. Okey, temuduga ni merupakan proses pertukaran maklumat antara pihak syarikat dengan calon. Okey, so mungkin calon-calon yang telah melepasi tahap borang permohonan semakkan rujukan ni, so akan dipanggil untuk menghadiri sesi temuduga. Okey, so dia merupakan proses menilai kemahiran berinteraksi. Okey, kenapa temuduga dijalankan? So kita nilai tahap interaksi dia macam mana. Okey, tahap penampilan diri, keyakinan diri, tahap pengetahuan dan mendapatkan maklumat tambahan lain berkaitan dengan calon. Okey, so dia memberi peluang organisasi mengenali calon dengan lebih dekat. Calon akan diberitahu mengenai tugas atau tanggungjawab polisi, gaji, waktu kerja, budaya kerja dan lain-lain sewaktu sesi temuduga tersebut berlangsung lah. Okey, macam cakap lah. Okey, dia ada kebaikan dan kelemahan. Kebaikan ni biasalah kita dapatkan calon yang lebih tepat. Kadang-kadang maklumat tu biasalah bila diisi dengan borang nampak cantik kan. Ini semua yang terbaik dan sebagainya. Gambar pula, gambar yang handsome dan sebagainya. Tapi bila datang sesi interview, mungkin lain. So dari situ cara kita nak memilih calon yang lebih tepat. Okey, dan last sekali ialah ujian. Okey, proses saringan dan penilaian calon bagi menepasi calon yang benar-benar memiliki kemahiran, pengetahuan dan keupayaan yang diperlukan untuk mengisi sesuatu jawatan. Macam tu cakap, ujian juga bergantung kepada pihak syarikat. Ada syarikat yang tidak melakukan sebarang ujian. Okey, ada yang melakukan ujian yang basic, ada yang advance. Bergantung kepada skop kerja lah dan juga ciri-ciri pekerja yang diinginkan. Okey, contoh-contoh ujian ialah ujian kesihatan. Ujian kesihatan ni kebiasaannya setiap company akan menyuruh calon-calon tu ataupun akan ada pemeriksaan lah supaya kita nak pastikan pekerja yang memohon tersebut ialah pekerja yang sihat lah. Okey, ujian kecerdasan. Ini biasanya untuk macam polis, tentera dan sebagainya. Dia ada ujian kecerdasan. Ujian kecekapan. Mungkin dia kerja bahagian menaik surat ke sebagainya. So dia tengok kecekapan dia menaik menggunakan keyboard dan sebagainya. So kelajuan dan sebagainya. Ujian fizikal. Ini untuk
uniform, askar, tentera dan sebagainya. Dia ada ujian-ujian ketahanan fizikal, ujian personality yang biasanya lebih kepada tengok perwatakan, contoh macam baca berita ke, dia tengok ciri-ciri lah. Ujian poligraf ini untuk menilai kejujuran. Okey, ujian bakat. Okey, contohnya nyanyian dan sebagainya. Okey. So ini antara ujian-ujian. Dia tak dinyatakan dalam sukatan. Ini contoh-contoh ujian. Okey, so kalau kata dan lain-lain, kalau kata ada contoh-contoh yang lain ujian. Okey, so mungkin boleh. Dia ada banyak ujian kata mungkin kognitif dan sebagainya lah, bergantung kepada skop kerja. Okey, setiap pekerjaan mungkin ujian dia berbeza antara satu sama lain. Okey, so ini 4 kaedah pemilihan, iaitu borang permohonan, semak kedudukan, temuduga dan juga ujian. Okey, so kaedah mana yang nak digunakan bergantung kepada pihak syarikat. Alright, boleh. Okey, dah lepas kepada proses pemilihan. Okey, macam cakap ada syarikat yang mungkin menggunakan borang permohonan saja ataupun borang permohonan plus ujian. Okey, ada yang menggunakan keseluruhan semua sekali. Okey, so bila calon tersebut layak, maknanya dia melepasi tahap pemilihan tersebut, okey, calon itu akan ditawarkan kerja. Okey, so proses yang ketiga ialah penawaran kerja, iaitu satu tawaran pekerjaan yang diberikan kepada calon yang telah berjaya dalam proses pemilihan. Okey, calon-calon yang dah bebas pula. Okey, calon-calon yang dah lepas sesi pemilihan, so dia akan dapat satu surat lah. Okey, surat penawaran kerja yang diberikan oleh pihak syarikat. Okey, so tindakan untuk organisasi. Okey, so dia akan menghantar surat tawaran pekerjaan kepada calon yang layak setelah pemilihan selesai. So kita dah selesai sesi pemilihan, dia akan keluar list nama yang layak. So dia siapa yang dapat tu, dia kena prepare surat dan hantar kepada calon tersebut. Surat tawaran kerja biasanya mengandungi perkara-perkara nama jawatan, tarikh melapor diri, tarikh percubaan dan syarat pengesahan jawatan. Biasanya jarang dia serap terus. Okey, dalam sebuah syarikat dia biasanya dia akan ada tempoh-tempoh percubaan. Dia akan nyatakan berapa tempoh dia. Okey, kalau nak sahkan jawatan, okey, apa syarat dia. Okey, faedah dan ganjaran yang diberi, cuti tahunan, cuti lain-lain, jumlah gaji yang bakal diterima, tempat kerja dan waktu kerja, syarat penamatan-perkhidmatan pesaran. Ini antara perkara-perkara lah yang terkandung dalam kata surat penawaran kerja. Okey, itu pada tindakan organisasi lah, dia kena uruskan surat tersebut dan hantar kepada calon tersebut. Okey, bagi calon tersebut, okey, calon perlu membuat pengesahan penerimaan atau menolak tawaran tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, so bila calon dah dapat surat, so dia kena buat sama ada dia menerima ataupun menolak pekerjaan yang kata ditawarkan dalam tempoh masa yang diberikan. Okey, so sekiranya gagal contohnya dalam masa 2 hari, okey, kita kena sahkan. Kalau sampai 2 hari, so tak valid dah lah. Okey, so kita kena buat penerimaan. Okey, yang keempat, induksi. Induksi ni apa dia? So biasanya pelajar-pelajar dah sedia maklum kan, pernah dengar perkataan induksi ni, iaitu program yang dibentuk untuk memberi pendedahan awal kepada pekerja baru supaya mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja baru dalam organisasi. Induksi ni biasanya diberikan kepada pekerja-pekerja baru yang dah buat penerimaan tadi. Okey, so bila dia orang terima, dia masuk-masuk, dia tak terus buat kerja. Okey, biasanya dia akan melalui program induksi yang dikendalikan oleh pihak syarikat. Okey, so apa tujuan program induksi ni dijalankan? Okey, yang pertama untuk membantu pekerja menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Okey, terutamanya kalau kita ambil calon luar lah, sebab dia tak biasa dengan syarikat tersebut, keadaan tempat tersebut. Okey, so tujuan dia untuk bantu pekerja menyesuaikan diri. Okey, memperkenalkan pekerja kepada ketua. So dia akan bawa lah, mungkin dia akan paparkan ataupun dia akan kenalkan kepada bos-bos dia orang. Okey, menerangkan skop kerja, apa tanggungjawab dia, visi misi dasar organisasi, struktur organisasi, polisi, prosedur dan juga peraturan organisasi tersebut. Itu tujuan program induksi dijalankan. Okey, apa pula kandungan program? So antara kandungan program ini pun telah dinyatakan sebenarnya, tapi tak spesifik dalam sukatan. Dia cuma jelaskan industri yang merangkumi. So dia ada tujuan, kandungan dan juga masalah pelaksanaan. Okey, tapi tak dinyatakan apa tujuan dia, apa kandungan dan juga masalah
Pelaksanaan. Okey, so ini awak tengok refer kepada buku modul awak lah. So antara kandungan dia iaitu yang berkaitan dengan organisasi lah. Okey, bila berkaitan dengan organisasi, so antaranya visi, struktur latar belakang, peraturan dasar, okey, prosedur serta produk dan juga perkhidmatan yang dihasilkan. Okey, berkaitan dengan syarikat tersebut. Okey, kandungan yang kedua berkaitan dengan sistem ganjaran. Okey, gaji, bonus, elang, komisen, cuti, faedah, bukan kewangan. Okey, kemudian perkenalan, iaitu pekerja akan diperkenalkan dengan pemimpin, pihak pengurusan, atasan sampailah kepada pihak pengurusan bawahan. Atasan ni bawah besar lah. Kalau kita pertengahan, contoh macam ketua-ketua jawatan. Okey, pengurus bawahan mungkin dia punya penyedia-penyedia dia. Okey, kemudian skop kerja. Ini antara isi kandungan program induksi tersebut. Okey, masalah. Sebab dia ada dalam sekatan kan. So, masalah dalam melaksanakan induksi ni, antara masalah dia banyak So, ini antara masalah-masalah. Yang pertama, pegawai induksi kurang kemahiran komunikasi, kurang pengetahuan berkaitan dengan program. Itu masalah. Kadang-kadang buat induksi tapi kita punya manpower ataupun orang sedia ada dalam syarikat, dia tak ada knowledge bagaimana kita nak melaksanakan program tersebut. Kemudian melibatkan kos yang tinggi. Kos makan, okey, kos tempat, mungkin bahan-bahan bercetak dan sebagainya. Ataupun kos sewa tempat, mungkin kita kena buat tempat lain. Okey, kita buat tempat lain sebab apa? Dia tak nak mengganggu operasi pengeluaran, contoh dia. Okey, kandungan program yang kurang sesuai. Okey, kekangan masa, tempat kewangan dalam mengendalikan induksi. Okey, so ini antara masalah-masalah dia. Okey, so sekiranya ada masalah lain, so kamu boleh letak saja kat sini, tapi kamu ada huraian untuk mengukuhkan jawapan kamu lah. Okey, so itu 4 proses orang kata pemilihan proses sumber manusia. Okey, proses pengambilan sumber manusia. So dia ada 4, iaitu menarik minat, pemilihan, penawaran kerja dan juga induksi. Okey, so menarik minat dia ada 2 kat sini. So ini rumusan dia ada sumber dalaman, sumber luaran. Sumber dalaman dia ada kaedah dia, sumber luaran dia ada kaedah yang 4 tu lah. Okey, pemilihan dia ada 4 kaedah pemilihan, kemudian dah dapat, so dia akan ditawarkan kerja. So kat sini dia ada 2, iaitu tindakan oleh organisasi dan juga tindakan calon, dan sekali induksi lebih kepada tujuan, apa kandungan dia dan juga masalah dalam pelaksanaan. Okey, untuk proses pengambilan, ini cikgu ambil dalam soalan struktur saja. Soalan lain kita akan bincangkan kemudian. Okey, so dia pernah keluar 2014 ulangan. Huraikan 2 jenis ujian pemilihan yang sesuai untuk mencari calon yang terbaik bagi jawatan pramugara dan pramugari dalam sesebuah syarikat penerbangan. Jadi bangan ni. Okey. So dia nak huraikan. Okey, so seperti biasa dapat soalan, kamu kena analisis. Sekarang ni kata tugas dia, huraikan. Apa kita nak huraikan? 2 jenis ujian. Okey, ujian pemilihan. Diberikan situasi atau tidak? Dia ada kat sini. Jawatan pramugara dan pramugari dalam sesebuah syarikat penerbangan. Okey, markah dia 4. So, maknanya 1 jenis bersamaan dengan 2 markah. So, 1 fakta plus 1 huraian. Okey, so rasa apa ujian yang sesuai untuk calon-calon pramugara dan pramugari. Okey, so nak 2. So, ini antara ujian yang sesuai lah. Okey, yang pertama ujian fizikal. Sebab kita tahu pramugara, pramugari ni, okey, dia dari segi fizikal pun dia perlu melepasi lah. Contohnya ujian untuk mengukur kesesuaian aspek fizikal seperti ketinggian dan juga berat badan. Okey, cukup lah. Okey, nak jadi pramugara, pramugari pun dia ada tahap ketinggian. Okey, minimum berapa? Okey, berat pun sama. Okey, so yang paling berat berapa? Okey, so yang melepasi, okey, ataupun yang menepati piawaian ditetapkan, so dia akan proceed untuk step seterusnya. Okey, ujian kesihatan. Ini macam paling senang lah. Ujian kesihatan ni paling senang lah. Mana-mana pekerjaan dia ada ujian kesihatan lah. Tujuannya untuk memeriksa tahap kesihatan calon. Contoh macam ujian darah, ujian untuk penyelesaian sebarang penyakit ataupun penagihan dadah. Ujian kesihatan untuk memastikan calon-calon tu berada dalam keadaan yang sihat. Okey, ujian simulasi. Ini simulasi ni maknanya kita nak biasakan dengan situasi yang sebenar. So, memberi kepada calon contoh kerja atau situasi, okey, untuk dilakukan seperti simulasi. Simulasi ni maknanya dia akan bawa ke tempat yang betul. Dia ada tempat-tempat dia lah. Okey.
Contohnya simulasi kecemasan dalam pesawat, contohnya mungkin berlaku orang kata rompakan ke sebagainya. So bagaimana kita nak handle ataupun melayan penumpang, macam membuat pengumuman kan, okey, mengalu-alukan kedatangan. So dia akan buat ujian simulasi. Sama juga kata untuk pilot pun dia ada, okey, ujian penerbangan. So dia kena bawa, okey, ujian kognitif. Ini untuk mengukur tahap kebolehan minda seorang calon seperti menguji intelektual. Okey, dah ada ujian-ujian dia lah. Okey, so ini antara ujian. So kamu ambil 2 sahaja. So 1 fakta, 1 huraian, 1 fakta, 1 huraian. Okey, so untuk kamu dapat 4 markah. Okey. So sampai di sini sahaja untuk video kali ini. So kita dah habis subtopik 2.2, iaitu perancangan sumber manusia. Okey, so video yang seterusnya kita akan cover pula untuk subtopik yang seterusnya. Okey, so jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Anda boleh share bersama dengan kepada rakan-rakan anda yang lain. Okey, assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Bye bye.